Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga saat ini kita dapat bersama-sama menunaikan fardu maghrib berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Yang Mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi Jawatan Kuasa Dakwah, ahli-ahli Jawatan Kuasa Muslimin Muslimat yang dihormati. Tazkirah pada malam ini hendak menyentuh tentang kota Al-Quds, Ursalim Al-Quds, nama Arab bagi bandar Yerusalem. Yerusalem itu dari perkataan Hebrew, perkataan Yahudi, bahasa Ibrani. Dan dikenali juga sebagai Baitul Maqdis. Dan Ursalim Al-Quds adalah satu bandar, satu kota yang menjadi rebutan di antara tiga penganut agama yang besar, iaitu Islam, Kristian dan juga Yahudi. Pada hari ini Ursalim Al-Quds dikuasai separuhnya oleh pihak berkuasa Palestin. Separuhnya lagi, itu di Baitul Maqdis Barat, itu dikuasai oleh Israel. Dan luas Baitul Maqdis ini 123 km persegi, dan sepanjang sejarah kewujudan Yerusalem ini ataupun kota Al-Quds ini, dia sentiasa menjadi rebutan, direbut. 23 kali dikepung yang dalam sejarah, 52 kali diserang dan dikuasai oleh kuasa-kuasa sebanyak bertukar ganti sebanyak 44 kali dalam sejarah. Bagi orang-orang Yahudi Ahlul Kitab, Palestin itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, yang disebut the Promised Land, kepada mereka, keturunan Nabi Yaqub, berdasarkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan Nabi Ibrahim, disebut dalam Taurat dan kitab Taurat. Genesis chapter 15 ayat 1 hingga 21. Konteks perjanjian itu adalah perjanjian Allah dengan Ibrahim yang disebut Abram. Abram itu nama Nabi Ibrahim di dalam Taurat. Yang pertama, Allah janjikan memberi
memberikan kepada Nabi Ibrahim keturunannya yang banyak. Jadi janji Allah ini tertunai kepada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Hari ini orang Arab, dia satu bangsa yang besar, jumlahnya lebih 300 ke 400 juta seluruh dunia. Dan yang kedua, disebut bahawa Allah akan memberikan Palestin kepada keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim. Jadi tuan-tuan, kita ada pembezaan sikit antara keturunan Arab daripada Nabi Ibrahim dengan Arab sebelum. Sebab bangsa Arab ni dia lebih tua daripada Nabi Ibrahim itu sendiri. Selepas daripada keturunan Nuh, Nabi Nuh itu datang keturunan Arab yang telah menduduki di Jazirah Arab dan juga di Palestin sekitar itu, iaitu yang disebut sebagai Arab Aribah. Arab Aribah ini Arab tua, Arab yang daripada Nabi Nuh itu. Selepas tu Nabi Nuh itu 2 keturunan saja daripada Nabi Nuh, terus Arab Aribah, dan mereka menduduki Jazirah Arab. Dan yang membuka Palestin, yang membina Palestin itu kota Yerusalem itu. Yerusalem itu dalam bahasa Hebrew dari perkataan Shalim. Shalim itu Tuhan yang disembah oleh orang-orang Arab Aribah. Ada 2 suku masa itu yang besar, iaitu pertama orang Yabus, yang kedua Arab Kanaan. Arab Kanaan. Jadi semasa Nabi Daud alaihi salam dan Raja Talut berperang dengan berperang dengan Jalut tentang dan dengan Kaisar tu. Jalut ni adalah keturunan Arab tu, Arab Aribah, Arab yang menduduki Palestin, yang mula-mula membuka Palestin. Jadi Nabi Ibrahim daripada Nabi Nuh itu 11 keturunan, lewat 2000 tahun. Dia selepas Arab Aribah ada satu lagi Arab, dipanggil Arab, tak silap saya, Arab Musta'adah. Arab ni Arab pertengahan. Arab inilah yang menduduki sebahagiannya di Yaman. Dan Nabi Ismail alaihi salam, iaitu putera pertama Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail dan ibunya Hajar itu ke Mekah itu, Nabi Ismail berkahwin dengan orang Arab tadi, Arab Tengah tadi, daripada orang Arab Yaman itu. Daripada itulah datangnya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dalam kitab Taurat, Genesis chapter 15 ayat 121 itu, bahawa Allah akan memberikan keturunannya yang banyak itu kepada kepada keturunan Nabi Ismail, dan memberikan Palestin kepada keturunan. Ini yang orang Yahudi, keturunan Nabi Yakub dakwa, inilah janji Allah yang akan memberi Palestin itu kepada bangsa mereka. Sebab tu Yahudi ni, mereka dengan air mata darah mereka akan mempertahankan bumi Palestin. Sebab mereka kata ini tanah yang Allah janji kepada mereka. Mereka panggil tanah ni sebagai Eretz Israel, iaitu tanah untuk umat pilihan, dia kata, untuk bangsa mereka. Dan mereka menegaskan bahawa tidak ada bangsa lain yang berhak menduduki Palestin melainkan umat pilihan Tuhan, iaitulah orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi ni, mereka hari ini kita panggil mereka ni orang Israel, orang Israel. Israel itu sebenarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yakub.
Jadi keturunan Nabi Yaqub tu dipanggil Israel. Israel itu maksud dia ada dua. Isra tu maksudnya berjalan malam, kerana Nabi Yaqub ni dulu semasa dia daripada Palestin tidak pergi ke Padang Aram, setelah diperintahkan oleh ayahanda dia Nabi Ishaq. Nabi Yaqub ni waktu malam dia berjalan, waktu siang dia tidur, dia rehat. Dia berjalan malam saja, jadi dipanggil Isra. Isra tu berjalan malam. Satu lagi, Isra itu bermaksud tentera. Il tu Allah, ya Allah. Jadi Isra itu maksudnya tentera Allah. Jadi anugerah yang diberi kepada Nabi Yaqub. Dan Yahudi ini dia percaya bahawa wujudnya Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah, dan Tuhan yang mencipta dunia, yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari penindasan di Mesir, Tuhan yang menurunkan undang-undang, iaitu Taurat, dan Tuhan telah memilih Yahudi sebagai cahaya kepada manusia sedunia, kerana mereka yakin bangsa terpilih berdasarkan perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim, di mana cucu cicitnya akan dirahmati apabila selalu beriman kepada Allah, dan perjanjian itu diulangi oleh Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub. Disebabkan Ishaq dan Yaqub lah yang menurunkan bangsa Yahudi, maka mereka yakin mereka lah bangsa yang terpilih. Jadi tuan-tuan, bagaimana klaim orang Yahudi ini terhadap Al-Quds ini? Yerusalem Al-Quds, macam mana mereka kata ini tanah air mereka? Jadi sebenarnya tuan punya, ataupun kita kata siapakah yang mula-mula membuka Baitul Maqdis itu, ataupun siapakah yang berhak ke atas tanah Palestin itu dari segi sejarahnya, adalah bangsa Arab. Kerana bangsa Arab ini satu kabilah yang saya sebut tadi, orang Yahudi ini, mereka telah mengasaskan ataupun membangun kota Al-Quds 3000 tahun sebelum Masihi. 3000 tahun sebelum Masihi mereka sudah bina apa nama ni saya sebut tadi, Yerusalem tu dari kataan Shalim, iaitulah Tuhan bagi bangsa Yahudi. Dan orang Arab, Yabus dan Kanaan ini telah mendiami Al-Quds dan Palestin itu selama berabad-abad, 20 abad ada di situ, 2000 tahun sebelum kedatangan, sehinggalah kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhijrah daripada Babylon, berhijrah daripada Mesir, daripada Iraq hari ini, diperintahkan oleh Allah bersama isterinya Sarah. Dan Nabi Ibrahim masa datang ke Palestin itu, Nabi Ibrahim adalah orang luar, dianggap sebagai orang yang datang, orang dagang lah, maksudnya datang menumpang di Palestin. Kerana dalam Genesis ada sebut ayat yang ke-23, disebut dalam Genesis ni, dia kata Ibrahim wafat pada usianya yang ke-175 tahun. Masa Nabi Ibrahim wafat, umur Nabi Ibrahim 175 tahun, dan tidak pernah memiliki tanah Palestin walaupun sejengkal. Walaupun hanya sejengkal, Nabi Ibrahim tak pernah milik tanah di Palestin. Sehingga saat isterinya Sarah, selepas Nabi Ibrahim meninggal, isterinya Sarah harus meminta kepada bangsa Palestin tempat untuk menguburkannya, untuk mengemumikan Nabi Ibrahim itu pun disebut dalam kitab Taurat bahawa Sarah minta izin daripada orang Palestin untuk mengemumikan Nabi Ibrahim di Hebron. Maksudnya ketika wafat Nabi Ibrahim tidak memiliki tanah, dan isterinya meminta izin daripada bangsa Arab untuk mengebumikan. Dan demikian juga Nabi Ishaq yang wafat
juga tidak memiliki tanah. Dan setelah Nabi Ishaq wafat, Nabi Yaqub, kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran tu kisah Nabi Yusuf disembunyikan oleh adik-beradik dia tu dalam perigi tu. Kononnya mengatakan Nabi Yusuf di Makkah regal dia tu. Disebut dalam Genesis. Cerita yang sama. Al-Quran dan juga Genesis disebut cerita yang sama, dan Nabi Yusuf ini mendapat tempat yang baik dalam pentadbiran kerajaan Nabi Yusuf ini dalam kerajaan Fir'aun dan kerajaan Mesir. Jadi Fir'aun ni pula tentang dia bukan semua Fir'aun zalim, dia ada Fir'aun yang toleran masa tu kan. Jadi yang toleran Fir'aun yang memburu dan menindas orang Yahudi itu zaman Ramses, zaman Fir'aun Ramses, yang akhirnya tenggelam dalam laut tu. Itu Fir'aun lain, ini Fir'aun zaman Nabi Yusuf, Fir'aun lain. Jadi Nabi Yaqub pun berpindah daripada Palestin itu berpindah ke Mesir. Di Mesir itulah orang Yahudi bermustaqim selama 430 tahun. Di Palestin 230 tahun orang Yahudi, daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Yaqub itu 230 tahun orang Yahudi tinggal di Palestin. Kemudian 430 tahun mereka bermustaqim di Mesir. Mereka tumpang juga. Di Mesir itu bukan tanah orang Israel, mereka hanya menumpang di sana. Kemudian Nabi Musa AS menyelamatkan Bani Israel ini melalui peristiwa Exodus. Tuan-tuan pernah dengar pembelahan Laut Merah tu? Itu Exodus dipanggil. Peristiwa keluar daripada Exodus itu maksudnya keluar daripada Mesir. Dan pada masa itu Nabi Musa yang pimpin Bani Israel ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya masuk ke Palestin. Jadi sifat orang Yahudi ni tentang dia suka bantah. Dia melakukan maksiat, dia melakukan syirik kepada Allah, dan pada masa yang sama dia suka mengingkari perintah Allah. Jadi Allah perintahkan Bani Israel pergi ke Palestin dipimpin oleh Nabi Musa AS. Tapi mereka tak mahu. Mereka engkar kepada arahan itu. Lalu Allah telah menyebabkan orang Yahudi ini berkelana di padang pasir di Gunung Sinai itu selama 40 tahun. Jadi tuan-tuan bayangkan 230 tahun campur 430 tahun campur 40 tahun sama dengan 700 tahun. Jadi hanyalah pada zaman Yeshua yang memimpin Bani Israel ini dapat masuk ke Palestin. Dan setelah mengalahkan penduduk asalnya, barulah orang Yahudi boleh masuk ke Palestin. Kenapa Bani Israel ini selama 700 tahun mereka tak dapat memiliki tanah Palestin? Kerana apa? Kerana jawapannya ada di dalam Al-Quran ya, ayat yang ke-124 surah Al-Baqarah. Kenapa Allah tidak memenuhi janji terhadap mereka, yang orang Yahudi? Allah beri sekejap mereka kuasa di Palestin, lepas tu Allah rampas balik. Orang Yahudi selepas Yeshua tu orang Yahudi angkat Nabi lah. Dia angkat Nabi Yeshua dipanggil. Kemudian selama 200 tahun Yahudi diperintah oleh hakim-hakim, dia tak ada raja. Maka selepas zaman Nabi Samuel, semasa zaman Nabi Samuel itulah barulah orang Yahudi melantik seorang raja yang namanya Tolut. Jadi Tolut dengan Jalut tu orang Palestin. Tolut ni berperang dengan orang Arab Palestin masa tu. Dan kemudian Nabi Daud alaihissalam ambil alih kuasa pemerintahan. Nabi Daud ambil alih kuasa pemerintahan di Palestin. Dan pada zaman Nabi Daud lah Masjidil Aqsa dibina. Jadi sebenarnya zaman Nabi Daud tu mezbah
Saya baca ni yang tulisan Yahudi ni disebut mezbah. Dia disebut the Temple of Solomon. Dia sebenarnya Masjid Aqsa. Jadi orang Yahudi ni, orang Yahudi ni semasa mereka sesat selama 40 tahun tu, macam mana mereka beribadah kepada Allah? Macam mana mereka melakukan ibadah? Mereka menggunakan apa nama ni? Apa dia guna macam kemah tu? Dipanggil mishkah. Kemah ni apa nama ni, sebagai tempat mereka melakukan ibadah. Ya, mishkah ni di mana mereka anggap itu tempat tinggal Allah. Maksudnya rumah Allah, mishkah. Tapi zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud mula membina rumah ibadah ataupun Masjid Aqsa yang pertama itu, rumah ibadat yang tetap bagi orang Yahudi. Jadi zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ganti bapanya Nabi Daud. Nabi Sulaiman lah yang membina Masjidil Aqsa. Jadi kadang kita keliru yang mana satu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni kita dah ingat yang hari ni. Yang hari ni orang-orang Yahudi sedang gali sekarang ni di bawah Masjid Aqsa sekarang ni. Di mana Masjid Aqsa tu macam nak roboh sekarang. Kenapa setiap datang Ramadan orang Yahudi buat provokasi? Dia menyerang orang Palestin. Di situ pun menjadi tanda tanya, kenapa setiap Ramadan Yahudi dia buat hal? Dia masuk Masjid Aqsa, dia percubaan dia lah. Sebenarnya Masjid Aqsa yang ada pada hari ini itu sebenarnya Masjid Aqsa yang dibina pada zaman pemerintahan Khalifah yang kedua, Khulafaur Ar-Rasyidin, iaitu Umar Al-Khattab. Jadi semasa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Masjid Aqsa itu tak ada lagi. Apatah lagi suatu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi tak ada lagi Masjid Aqsa tu. Tetapi yang disebut, yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama itu. Itu mana tu yang Allah sebut Masjid Aqsa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi yang Allah sebut Masjidil Aqsa tu masjid mana? Masjid yang dibina oleh Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam, dan dibesarkan, dikembangkan oleh anaknya Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Daud ni menyembah Allah. Nabi Daud tu orang Islam, Nabi Sulaiman pun orang Islam. Cuma nama pasal tak sebut Islam, sebut ya agama Nabi Musa. Agama Nabi Musa bawa tu sama juga agama yang Nabi Ibrahim bawa. Yang Nabi Ibrahim disebut agama Hanif, agama yang lurus. Itu. Jadi perbuatan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan pengikut-pengikut dia masa itu adalah sama dengan perbuatan kita bagi orang Islam, itu menyembah Allah. Menyembah Allah di rumah Allah yang kita sebut sebagai Masjid Aqsa itu. Tapi selepas Nabi Sulaiman wafat, Bani Israel ni mereka sentiasa durhaka pada Allah. Mereka syirik, mereka lakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Taurat masa itu, dan menyebabkan Allah telah menarik keistimewaan orang Yahudi sebagai penguasa ataupun sebagai khalifah di bumi Palestin tu. Bila itu berlaku? Apabila Allah mengiringkan Raja Nebuchadnezzar, raja yang pertama, raja orang Babylon, iaitulah raja bangsa asing yang pertama menyerang Palestin. Itu
cerita dia. Jadi Yahudi ni tuan-tuan, sebenarnya Allah datangkan Nebuchadnezzar, selepas tu datang pula orang Rom, ya, orang Rom yang telah menghancurkan rumah ibadah Nabi Sulaiman tu. Rumah ibadah Nabi Sulaiman 2 kali dihancurkan. Pertama oleh Nebuchadnezzar, yang kedua oleh oleh Raja Rom, Raja Rom. Dan selepas Romawi menghancurkan rumah ibadah Nabi Sulaiman itu, Masjid Aqsa, kali kedua dia musnahkan itu. Sebenarnya Allah Ta'ala sudah pun menyebut di dalam Al-Quran. Allah sebut bahawa sebenarnya Allah lah yang datangkan orang-orang ini. Ya, surah Al-A'raf, tuan-tuan tengok surah Al-A'raf ayat 166 hingga 167, yang bermaksud, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang. Ini sebab perangai Yahudi ni yang menyeleweng ni. Kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu memberitahu bahawa sesungguhnya dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruk kepada mereka, yakni orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya Allah yang datangkan Nebuchadnezzar tu datang hancurkan Masjid Aqsa, kemudian orang Yahudi dibunuh, orang Yahudi ditawan menjadi hamba. Kemudian pada selepas Rom datang menjajah Palestin, orang Yahudi mengalami satu era yang dipanggil diaspora. Selama ribuan tahun orang Yahudi ni dia pergi ke mana-mana tempat di muka bumi Allah ni, mereka mengalami penyiksaan. Yang paling kuat menindas orang Yahudi ni adalah orang Nasrani. Sebab orang Nasrani ni marah, berdendam dengan orang Yahudi kerana katanya Yahudilah yang membunuh, yang berkomplot untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Jadi selepas daripada diaspora ni tuan-tuan, orang Yahudi selamanya mereka menjadi pelarian, dan mereka hanya kembali ke Palestin. Sekarang ni mereka bernegara di Palestin, negara Israel. Hanyalah pada tahun 1948 selepas dibantu oleh Amerika Syarikat dan Britain yang isytiharkan sebuah negara Yahudi di bumi Palestin. Soalan dia tuan-tuan, kenapakah Allah tidak menunaikan janjinya? Allah tidak menunaikan janjinya terhadap Bani Israel ini. Kenapa begitu? Kerana sifat orang Yahudi ni, kerana sifat orang Yahudi ni yang sentiasa derhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 124, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, iaitu perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Kenapa selama 700 tahun Yahudi tak dapat Palestin? Kerana apa? Kerana mereka ni menentang Allah Ta'ala. Kemudian Allah beri kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Kerana Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni adalah pemimpin yang taat kepada perintah Allah pada masa itu. Dan selepas kewafatan Nabi Sulaiman, kenapa hilang orang Yahudi itu, hilang kembali hak mereka ke atas yang Palestin itu? Kerana mereka ni tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi antara kezaliman tuan-tuan orang Yahudi ni adalah mereka meletakkan Taurat itu di bawah, sementara meletakkan Talmud
sebagai sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya daripada wahyu Allah. Sebenarnya tuan-tuan, orang Yahudi ni dia bukan beriman kepada Taurat, mereka beriman kepada Talmud. Kitab Talmud ni kitab suci yang lebih tinggi kedudukannya daripada Taurat. Hakikatnya Yahudi ni dia tidak pernah pun mengamalkan Perjanjian Lama ni. Kitab-kitab dalam Perjanjian Lama ni mereka tak amalkan. Yang mereka amalkan adalah Talmud. Talmud ni apa sebenarnya Talmud ni? Kitab Talmud ni apa? Kitab Talmud ni tuan-tuan, asal usulnya semasa Nebuchadnezzar datang menyerang Palestin tu, dan orang Yahudi ni ditawan seluruhnya, dibawa ke Babylon menjadi hamba di Babylon ni di Iraq hari ni lah. Pada masa tu tuan-tuan, orang Yahudi ni mereka merasakan seolah-olah sudah tidak ada lagi masa depan bagi keturunan Yahudi ni. Lalu mereka nekat pada masa itu untuk menulis Talmud. Mereka menulis Taurat, kerana Taurat ni ada dua pada kepercayaan orang Yahudi. Satu, Taurat yang Allah beri kepada Nabi Musa direct, Allah beri direct di Gunung Tursina tu, Allah beri dalam bentuk tertulis. Satu lagi mereka percaya bahawa ada Taurat lisan, Taurat yang tidak tertulis tetapi dibaca menggunakan lisan dan dilarang ditulis. Tetapi semasa Nebuchadnezzar menawan orang Yahudi itu, pada masa itu ketua Rabai Yahudi bernama Prince An-Nasi pada masa itu, dia telah nekat untuk menulis Taurat lisan itu. Maka penulisan Taurat lisan berdasarkan lidah mereka tulis, ya ke tidak kita tak tahu. Adakah itu betul daripada Allah, kita tak tahu. Dan penulisan mereka itulah dinamakan Mishnah. Mereka sebut Mishnah. Jadi Mishnah ni tuan-tuan, Mishnah ni satu maksudnya karangan Taurat lisan oleh Rabai-Rabai. Dia menjadi penting bagi orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang datang kemudian pada abad yang berikutnya, mereka membahaskan Mishnah ini. Mishnah ni mereka bahas, mereka duduk di majlis-majlis ilmu ni mereka bahas. Mereka bahas Mishnah tadi, bahas. Maka perbahasan mereka ini oleh Rabai-Rabai terhadap Mishnah tadi dikumpul dipanggil Gemara. Jadi Gemara atau Gemara digabungkan jadi Talmud. Jadi Talmud ni sebenarnya doktrin pendeta, doktrin Rabai yang dianggap sebagai sumber yang lebih tinggi daripada kitab Taurat sendiri. Kitab Taurat itu lebih rendah daripada Talmud. Ini kezaliman orang-orang Yahudi sebenarnya. Jadi tuan-tuan, Talmud ni dia ada dua version. Satu Talmud Babilonia dibagi. Babilonia ni lah semasa ditulis tu, orang Yahudi berada di Babylon masa di dalam tawanan Raja Nebuchadnezzar masa tu. Dan yang kedua dipanggil Talmud Palestina. Talmud Palestina, dia ada dua version. Tapi yang penting adalah Talmud Babilonia. Jadi sebenarnya tuan-tuan, Talmud ni adalah satu kitab yang sangat berbahaya. Satu kitab yang cukup berbahaya, yang menjadikan orang Yahudi seperti yang kita kenal hari ini. Orang Yahudi ni. Kenapa? Kerana Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi dalam Talmud juga mengandungi ideologi, prinsip-prinsip, arahan penyusunan pemerintahan ataupun kita sebut politik, dan juga pandangan hidup orang Yahudi umumnya. Jadi sebenarnya Talmud lah yang menjadikan orang Yahudi sangat resis, chauvinistik, teokratik, konservatif, dan sangat dogmatik sifatnya. Sebab tu Yahudi ni, kenapa Yahudi ni dia zalim kepada bangsa lain? Kenapa dia dizalimi oleh bangsa lain pun satu hal. Dia dizalimi oleh orang-orang Nasrani, bisa jadi Eropah. Kenapa? Kerana Yahudi ni satu bangsa yang sombong. Kenapa sombong? Kerana mereka merasakan mereka lah bangsa terpilih. Kerana dalam Talmud itu menegaskan bahawa orang Yahudi ni adalah satu bangsa, satu bangsa yang hebat, dan bangsa lain ni hanya binatang mengikut Talmud.
Misalnya dalam Keretub 6b halaman 78, Jabamah 61a menyebut begini. Dia kata apa? Hanya bangsa Yahudi adalah manusia, sedangkan orang-orang bukan Yahudi bukan manusia melainkan binatang. Disebut dalam Talmud. Dalam Orang Caim 57:6a dia sebut apa? Orang-orang bukan Yahudi harus dijauhi, bahkan lebih daripada babi yang sakit. Jadi tuan-tuan bayangkan, pada pemikiran orang Yahudi ni, bangsa lain ni dianggap binatang, malah lebih teruk daripada seekor babi yang sakit. Mesti duduk jauh, tak boleh duduk dekat dengan bangsa lain. Sanhedrin 58, orang-orang bukan Yahudi boleh dibunuh atau disakiti dan hukumnya wajib. Maksudnya orang Yahudi ni kalau dia bunuh bangsa lain, dia boleh pahala. Sebab tu hari ni orang Yahudi buat kezaliman kepada bangsa Palestin. Dia tak rasa bersalah pun, sebab bagi dia membunuh orang Yahudi, membunuh orang Palestin tu, bukan Yahudi itu satu kewajipan. Malah mereka diberi ganjaran pahala. Sebab tu saya kata tadi bahawa Talmud itu satu kitab yang sangat berbahaya. Ajaran Talmud mengajar tentang keunggulan bangsa Yahudi berasaskan kebencian. Dalam Erubin 2b, barang siapa yang tidak taat kepada Rabbi, mereka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia yang mendidih. Mu'ikatan 17a, bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke satu kota di mana ia tidak dikenali orang dan lakukanlah kejahatan di situ. Bayangkan ajaran macam tu, orang Yahudi nak buat jahat ni boleh, tapi pergi tempat yang orang tak kenal, buatlah kejahatan di situ. Itu ajaran ajaran Talmud. Sanhedrin 58b, jika seorang kafir, ini bukan Yahudi, menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibunuh. Malah Talmud membenarkan penipuan. Orang Yahudi boleh menipu. Sanhedrin 57a, seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Dan jika lembu orang Yahudi melukai lembu orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Tapi jika lembu orang Kanaan melukai lembu kepunyaan Yahudi, maka orang itu perlu membayar ganti ruginya sepenuh-penuh. Jadi tuan-tuan, banyak lagi lah kalau kita nak sebut ajaran-ajaran yang pelik daripada ini. Dan sikap buruk Yahudi juga mengetahui kebenaran tetapi tidak mengakui, malah menyembunyikan kebenaran dengan mengubah ayat-ayat Allah ini. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka, yakni Bani Israel, akan percaya kepada kamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Masuk azan. Kita bagi lalu azan, saya sambung sikit 2 minit untuk habiskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, para ulama contemporary pada hari ini telah membuat fatwa bahawa Yerusalem Al-Quds itu, Al-Quds sekarang ni orang Yahudi cuba rampas. Dia hanya dapat sebahagian daripada Baitul Maqdis itu, dan sebahagian daripada Baitul Maqdis itu masih menjadi di bawah penguasaan orang-orang Palestin. Asalnya dulu di bawah Jordan, di bawah penguasaan Jordan selepas perang 1967, perang 7 hari antara Arab dan juga Israel masa itu. Dan beberapa tahun lepas, masa pentadbiran Presiden US sebelum yang sekarang ni, nama apa yang aku pegang tu, dia menyatakan, Washington menyatakan bahawa Washington menyokong Israel nak menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negeri dia. Sekarang ni ibu negeri di Tel Aviv, bukan di Baitul Maqdis, dan mereka nak jadikan Baitul Maqdis itu sebagai ibu negeri dia. Dan ulama mengeluarkan fatwa menyatakan bahawa wajib umat Islam pertahankan Al-Quds ini, walaupun dengan apa cara sekalipun. Jadi adakah kesudahan dia? Adakah Israel ini akan dapat menguasai seluruhnya bumi Palestin itu? Sebenarnya tuan-tuan, janji Allah seperti yang saya sebut dalam surah Al-Baqarah tadi, dan janji Allah akan sampai di mana Islam akan tinggi semula, dan musuh-musuh Islam ni, terutama Yahudi, akan kembali ke era susah mereka akan susah balik, dan penindasan seperti kadang asal mereka sebelum mereka bina negara di tanah Palestin. Dan kita yakin bahawa usaha mereka mengumpulkan semua bangsa mereka di tengah-tengah negara umat Islam sekarang ini akan berakhir dengan penghapusan mereka secara total daripada muka bumi ini, disebabkan kezaliman yang mereka lakukan. Dan ini bersesuaian dengan maksud hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah umat Islam memerangi orang-orang Yahudi di satu tempat. Umat Islam akan membunuh mereka beramai-ramai, sehinggakan apabila mereka bersembunyi di sebalik batu dan pokok, tiba-tiba pokok-pokok dan batu itu bersuara menjerit memanggil umat Islam agar membunuh orang Yahudi itu, kecuali pohon Waraqah, kerana ia adalah pohon Yahudi. Jadi tuan-tuan, ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 166-167 menyebut bahawa azab dan tekanan akan terus menimpa kaum Yahudi ini sehinggalah ke hari kiamat. Jadi kita yakin bahawa tuan-tuan, Allah akan mengembalikan semula hak umat Islam ke atas tanah Palestin ini. Jadi berdasarkan kepada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini,
Kita percaya bahawa pada satu masa besok orang Yahudi ini juga akan terhapus di bumi Palestin yang mereka kuasai pada hari ini. Kerana janji Allah itu benar. Sepanjang sejarah Yahudi adalah sebagaimana yang kita lihat pertemuan sejarah dia, telah pun berlaku sebagaimana janji Allah dalam surah Al-A'raf ayat 167, 167. Selepas Nebuchadnezzar mari sesa, mereka datang pula orang Romawi bunuh orang Yahudi, tidak Yahudi. Lepas tu datang pula bangsa Greek, lepas tu bangsa Greek. Lepas tu mereka diaspora di mana-mana mereka pergi, mereka dibunuh, mereka dihalau. Dan sebelum semasa Perang Dunia Kedua, Hitler pula kerjakan mereka dalam peristiwa Holocaust. Holocaust tu sebenarnya pun janji Allah juga. Kenapa diperlakukan dengan 6 juta Yahudi dibunuh pada Perang Dunia Kedua? Itu juga bentuk azab siksaan yang Allah datangkan seperti janji Allah dalam Al-Quran. Maka Holocaust yang terakhir akan berlaku nanti sebagaimana janji Nabi SAW dalam hadis. Tuan-tuan muslimin muslimat, cukuplah sekadar itu, sekali yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.